Apakah hukum merempih jari? Oh, dia repih jari dia dalam masjid semasa mendengar khutbah Jumaat. Ingat ke repih patoh itu? Gitu haram tu. Repih bunyi khatak tu, kata setengah tutup guru kita katalah makruh. Faham tak? Kerana kita tidak beri tumpuang pada teks khutbah. Khatak dia repih. Sebab apa dia bunyi? Tahu tak? Kan kita repih bunyi kan? Ada orang dia bila hidup saja repih khatak anyuk kan? Nampak? Orang kabur benda lain jadi benda lain, duk anyuk dia repih ke tangan. Waktu jadi makruh. Kadang-kadang orang jadi tengok tak dia khatak. Kita repih ni dia bunyi, kajian daripada doktor lah. Dia udara pecah di dalam ligamen antara pertemuan dua sendi. Tak? Ingat aku koma, aku tahu juga. Kita ingat ke bunyi khatak tu bunyi benda apa tak? Dia udara dia meletup. Udara sebenarnya. Bila kita lepas repih tu, kita repih tak bunyi dah. Dia tak kumpul dah udara. Lama kan dia kumpul pula, repih bunyi pula, khatak bunyi pula. Mandi bunga dituntut oleh syarak atau adat masyarakat. Apakah hukum minta sedekah? Hukum minta sedekah harus, hukum minta sedekah makruh, hukum minta sedekah haram. Bila harus? Memang kita terdesak benar. Fitihnya bahan dia orang curi apa semua, minta orang yang tolong. Kita nak balik tambang 10 yang nak balik dengung, kena minta sedekah, duduk depan masjid minta sedekah lah. Kita nak balik dengung tak ada fitih. Harus, kerana memang dicuri orang sungguh. Dah orang tak boleh pinjam. Makruh ni kita maknanya cacat, kaki tak ada ataupun buta, kita pergi minta sedekah, makruh. Kerana orang buta lain boleh cari makan. Faham? Jadi makruh, tak molek juga. Haram ni kita buat lolok minta sedekah. Fitih ada ramai kat ni buat lolok minta sedekah. Macam ke susah, haram. Mandi bunga dituntut oleh syarak atau adat masyarakat. Tengoklah, kalau mandi bunga tu ada kalanya harus, ada kalanya diharamkan. Mana hak haram? Iaitu mandi bunga jadi adat. Sebab dia kata kalau mandi bunga gini jadi orang nak kemung. Itu haram. Itu kepercayaan syirik. Adapun mandi bunga yang diharuskan untuk menyegarkan tubuh dengan sebab aura-aura yang ada pada flora ataupun mewangikan tubuh, maka diharuskan pada syarak. Kerana mandi air ada bunga ni adalah satu adat yang biasa daripada zaman dulu lagi, zaman Firaun lagi. Dia belum dia mandi, dia ambil bunga, dia ubur dalam kolam, baru dia masuklah kolam supaya tubuh dia jadi wangi. Learning dia ada sabung macam-macam bunga, tak ada bunga dah, ada sabung. Jadi kalau mandi bunga nak suruh haram, nak suruh wangi tubuh haram, kita sabung pun haram jugalah, kerana tujuannya sama. Nampak?